Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan dengan unit 5.6 prinsip sistem hidrolik dalam kehidupan harian bab 5 gerakan. Pertama sekali kita akan melihat prinsip pemindahan tekanan dalam cecair. Rajah menunjukkan pemindahan tenaga dalam semua arah di dalam sebuah kelalang plastik. Apabila omboh ditolak, daya dikenakan ke atas air. Ini menyebabkan air terpancut keluar daripada lubang kelalang. Keadaan ini disebabkan oleh tekanan dipindahkan menerusi cecair dengan nilai yang sama ke semua arah dalam satu sistem yang tertutup. Prinsip ini dikenali sebagai prinsip Pascal atau prinsip pemindahan tekanan dalam cecair. Satu contoh penggunaan prinsip Pascal adalah di dalam operasi sistem hidrolik. Apabila satu daya kecil F1 dikenakan pada omboh kecil A1, suatu tekanan P1 dihasilkan di omboh kecil. Tekanan P1 dipindahkan menerusi cecair dan bertindak pada omboh yang lebih besar A2 pula secara seragam serta menghasilkan suatu daya yang besar. Dan berupaya mengangkat objek yang besar dan berat walaupun menggunakan daya yang kecil. Prinsip pemindahan cecair ini lazimnya digunakan dalam operasi sistem hidrolik yang ditunjukkan dalam gambar rajah dan menggunakan prinsip Pascal. Ingat ya, sistem hidrolik menggunakan prinsip Pascal di mana pemindahan tekanan dalam cecair adalah seragam. Maka tekanan input iaitu di omboh kecil sama dengan tekanan output di omboh besar ataupun boleh diringkaskan sebagai P1 sama dengan P2 ataupun lebih mudah ditulis sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ingat lagi kan formula tekanan yang kita belajar sebelum ini? Mari kita lihat dua contoh masalah penghitungan berkaitan sistem hidrolik. Rajah di bawah menunjukkan suatu sistem hidrolik ringkas dengan omboh kecilnya mempunyai luas 1 cm padu dan dikenakan daya W Newton. Jika 60 Newton daya terhasil pada omboh besar yang mempunyai luas 10 cm padu, kirakan nilai daya W Newton. Jadi kita menggunakan formula yang terdapat dalam operasi sistem hidrolik dan menggantikan nilai-nilai tersebut, maka kita akan dapat daya adalah 6 Newton. Maka adalah penting untuk pelajar membaca soalan dengan betul dan mendapatkan nilai. Soalan yang kedua, dalam sistem hidrolik ringkas ini telah diberikan nilai untuk omboh kecil 0.2 meter persegi. Daya untuk omboh yang dikenakan pada omboh kecil 10 Newton dan luas untuk omboh besar ialah 2 meter persegi dan soalan dikehendaki kita menentukan daya yang terhasil.
Sekiranya para pelajar boleh mendapatkan semua nilai F1, A1, F2 atau A2, maka mudah menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan sistem hidrolik. Seterusnya, kita akan lihat aplikasi sistem hidrolik dalam kehidupan harian. Yang pertama, brake hidrolik. Apabila pedal brake ditekan, umbuh silinder utama ditolak ke dalam dan suatu tekanan dikenakan pada minyak brake. Tekanan dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui paip-paip logam ke silinder brake pada keempat-empat roda kereta. Dan tekanan ini menyebabkan kasut brake pada keempat roda tertekan ke atas piring keluli di hadapan dan brake drum di belakang. Daya geseran antara kasut brake dengan piring keluli dan brake drum menyebabkan putaran roda diperlahankan atau diberhentikan. Spring akan menggerakkan kepingan brake atau kasut brake ke kedudukan asalnya apabila pedal brake dilepaskan. Seterusnya kita akan lihat contoh yang kedua pula, iaitu jack hidrolik. Apabila tuas ditolak ke bawah, umbuh kecil akan mengenakan suatu tekanan pada cecair. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh cecair kepada injap A dan injap B seperti mana dalam rajah. Keadaan ini menyebabkan injap A tertutup dan injap B dibuka. Seterusnya, cecair ditolak masuk ke dalam silinder B yang lebih besar dan tekanan dipindahkan ke dalamnya, menghasilkan suatu daya yang besar untuk menaikkan kereta yang berat itu. Apabila tuas ditolak ke atas pula, injap A pula terbuka dan injap B tertutup. Pengaliran cecair daripada takungan akan mengisi ruang di dalam silinder kecil. Tuas perlu ditolak dan ditarik berulang kali sebelum kereta itu dinaikkan ke suatu ketinggian tertentu untuk satu kitaran lengkap. Injap pelepas hendaklah dilepaskan untuk mengimbangkan tekanan cecair. Itu sahaja untuk unit 5.6, prinsip sistem hidrolik dalam kehidupan harian kita. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.